أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia sebaik-baik penciptaan, kemudian kami akan lontarkannya, humbankannya ke dalam neraka yang paling terkebawah, melainkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amal saleh. Bagi mereka pahala yang berterusan, kelebihan yang berpanjangan. Sadaqallahul Azim. At-Tin ayat 4 hingga 6. Surah At-Tin ayat 4 hingga 6. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra." Yang bermaksud, dan apa saja yang kamu berikan terhadap diri kamu sendiri daripada segala pintu kebaikan, pasti kamu kedapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan pahala yang sebesar-besarnya. Al-Muzammil ayat 20. Al-Muzammil ayat yang ke-20. Sadaqallahul Azim. Berbahagia dan hormati yang dikasihi pengurusi dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh staf dan kuasa pengurusan surau yang saya hormati, yang saya kasihi, Al-Fadhil ataupun Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam Surau An-Nur Fasa 3A, dan yang dikasihi, yang dihormati, yang diraikan seluruh para jamaah Surau An-Nur Fasa 3A
muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, dan tidak kita lupai di waktu fajar yang penuh barakah ini yang mula menonton secara online live kita, iaitulah rakan taulan kita dari kejauhan, nun di utara, di selatan tanah air, di timur, di barat, semenanjung, atau di Sabah Sarawak dan seluruhnya. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban biqudumikum wa musyarakatikum fi hadha sabah al-mubarak, di waktu pagi yang penuh berkat ini. Ahlan wa sahlan, mudah-mudahan kita sedang berada dalam pintu rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita menikmati awal pagi ini. Seawal kita bermula dengan solat tahajudnya, dengan tasbih, tahmid, zikir, munajat, doa, merintih, meratap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sempurnakan dengan solat subuh berjamaah sekejap tadi, alhamdulillah selesai sudah. Dan kita berada pula di suasana yang penuh kemuliaan, iaitu untuk sama-sama kita mendadah ilmu, mendengar bicara ilmu, bicara iman, yang pastinya akan kita dengari dengan penuh keinsafan demi untuk kita mencapai keinsafan dalam kita beragama, demi untuk kita meraih keinsafan dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu adalah merupakan pintu rahmat. Ilmu adalah pintu keberkatan. Ilmu pintu hidayah. Dan ilmu adalah pintu kejayaan dunia dan akhir. Itulah kenyataannya yang kita yakini, imani sampai akhir kiamat, sampai kita tutup hidup kita dengan kematian. Itulah keyakinan kita. Betullah tuan-tuan, kita kena fokus, ya, apalagi dalam situasi yang kita mungkin hadapi pelbagai ujian, cabaran atas ujian yang berlaku di depan, kiri, kanan, belakang kita. Kan ujian itu datang pelbagai. Syaitan tak pernah diam untuk merosakkan kita. Nafsu kita tak pernah berhenti nak membinasakan kita. Dan dalam masyarakat hidup kita, kita dapati ada orang-orang yang kadang-kadang cuba nak melemahkan iman kita di pelbagai cabaran yang kita hadapi. Yang pastinya itulah sebuah kehidupan yang kita sedang hadapi, dan ia memang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup ini sifatnya memang diuji. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah bertanya kita dalam awal surah Al-Ankabut, apakah kamu menyatakan yang kamu dah selesai, dah beriman, dah selesa, sedang kamu tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu datang. Yang ujian ni kalau kita tak hadapi dengan ilmu, kita akan kecundang. Kita tak berbekalkan iman, kita akan tewas. Tak berbekalkan ilmu dan iman, amal salah, kita akan tersungkur, jatuh, terlentang, mati hati, mati jiwa. Dan mati jiwa, dan bila mati tuan-tuan akan mati sekali. Itulah kita paling takut. Sebab itu kita minta kepada Allah dengan bentuk rintihan, munajat, doa. Pada kini tuan-tuan sekalian, saya akan cuba untuk mengambil beberapa doa-doa yang warid pada Islam, dan saya akan fokuskan pada pagi ini dalam tajuk saya ialah rintihan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasar kepada nas hadis Nabi, dan bentuk doa Nabi ajar kepada kita. Kalau tidak sampai 4-5 doa pun, 2-3 doa madai hingga jam 7.15 pagi pada pagi ini. Kita akan ambil masa hingga jam 7 suku dalam tempoh 40 minit lebih kurang kita punya kuliah subuh kita ini insya-Allah ini. Baik. Yang penting ialah kita ambil peringatan bahawa doa adalah ibadat. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ini Nabi sebut dalam hadis ni daripada Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah pun sebut, Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu, doa adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sebut tentang doa ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ia adalah landasan kehidupan kita. Maksudnya ialah kita punya jalan hidup kita ialah dengan kita berdoa. Sebab doa ini merupakan satu pakaian utama yang akan memakaikan nilai-nilai kemuliaan dalam kehidupan kita. Sebab
Kata para ulama, pasti dalam hidup kita ingin sesuatu. Kalau sihat nak kepada lebih kesehatannya. Kalau dah baik, nak kepada kebaikan. Kalau diuji dengan kepayahan, kita nak kepada keselamatan, kejayaan. Diuji Allah dengan kepayahan, kita nak keselamatan, kejayaan, kemenangan. Diuji Allah dengan kesakitan, kita nak kesihatan. Itu biasa. Tak ada orang yang serah diri. Tak apalah, saya tak sihat, tak apa macam mana. Tak ada. Ada orang pastinya akan berdoa. Ya Allah, minta rezeki kesihatan, minta rezeki keamanan, tak diuji dengan kepayahan, rezeki, kehidupan, kepayahan hidup daripada sudut harta. Tak ada orang biarkan. Pasti akan ada minta kepada Allah Azza wa Jalla kerana dia tahu di sana ada tempat berteduh, tempat bermohon, tempat meminta, tempat bermunajat, tempat merintih, iaitu Allah Rabbul Jalil, Allah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Esa. Itu kenyataannya. Dan kita faham sangat, sehingga dalam Al-Quran Allah sebut kepada kita untuk kita merintih kepadanya. Sebagai contoh, dalam ayat surah Al-A'raf 55, Allah sebut kepada kita, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah minta kita untuk berdoa pada Tuhan kamu, tadarru'an, dengan penuh merendah diri, wa khufyatan, dan suara yang perlahan-lahan. Itulah Allah punya sebutan kepada hambanya, dengan maksud peringatan, tazkirkan kita hambanya, doa pada aku dengan penuh rendah diri, tadarru'an, wa khufyatan, dengan penuh rendahkan suara secara perlahan, dengan khusyuk, tawadhu' kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kerangka ini, kata Al-Imam Ibn Taymiyah yang meninggal tahun 78 Hijrah, dia kata apa? Dia kata doa itu adalah merupakan suatu rintihan langsung antara kita kepada Allah, antara hamba kepada Allah Azza wa Jalla, tanpa ada sempadannya. Sebab kita dalam berdoa ini tak ada sempadan, tuan-tuan. Tak ada sempadan. Tak ada dalam hadis tersebut, hanya berdoa malam saja, jangan siang. Berdoa pada tengah hari, jangan petang. Berdoa hanya petang, tidak malam. Doa saja, berdoa pada sebelah maghrib, tidak pada asar. Tidak. Yang ada ialah doa sepanjang masa, sepanjang waktu, tanpa ada batas-batas waktu dan masa. Cuma ada dalam agama waktu yang istijabah doa kita, yang lebih mujarab, yang lebih istijabah ada pada hari-hari tertentu, pada jam tu. Tapi konteks doa itu terbuka. Seawal pagi, awal petang, tengah malam, seorang-seorang, beramai-ramai, di waktu mana, semuanya dibuka ruang-ruang, peluang oleh Allah. Ini satu hakikat yang kita mesti imani, yakini bahawa kita sebenarnya sentiasa dinanti-nanti rintihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya tak nak bincang tentang konteks doa dan dia punya maksud doa ataupun dari sudut kepentingan. Saya tak fikir itu perbincangan utama kita pada. Saya nak direct kepada beberapa jenis ataupun bentuk doa yang disabdakan Nabi yang kita patut renung, fikir dan kita amalkan bersama. Ialah mungkin ada doa-doa yang saya akan baca ni, doa yang telah pun dihafal oleh rekan taulan semua ada, kita tak nafikan ya. Dia kalau rekan taulan kita, Masya Allah, orang-orang yang kuat hafalan doanya semenjak lama sampai hari ini dan seterusnya sampai bila, kuat hafalan, dia ingat begitu menarik, begitu cantik, begitu konsisten, dan itulah bacaannya. Dan tak kita nafikan juga, kalau kita mungkin sebahagiannya, ataupun kalau kita ada orang yang doa hafalannya amat terhad, amat minimum, dan itulah bacaannya pun satu rezeki yang dihafal doa biasa, agak susah dia tak boleh hafal. Kita percaya itu berlaku. Dan ada orang mungkin langsung tak ada doa-doa yang dihafal, sekadar dia ingat-ingat begitu saja. Jadi masalah kita ni, situasi kita ni pelbagai. Tapi tak apalah tuan-tuan ni. Sekurang pada pagi ni, kita dengar 2-3 doa saya akan sebut nanti bacanya daripada hadis dan hadis yang sumber yang sahih. Kita dengar betul-betul apa fokus Nabi dalam berintih. Kita nak tengok fokus Nabi apa benda. Itulah kita minta. Kita tak mampu doa bahasa Arab dan tak boleh hafal, okey, ambil makna maksud, kita bawa dalam konteks bahasa Melayu. Maksud saya, kita faham apa yang minta dalam konteks bahasa Arab doanya, kita ambil ruh doa tadi, maksudnya, kita rintir bahasa Melayu. Tak ada masalah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon, ya Allah Tuhan, aku minta padamu sekian-sekian. Mintalah.
dalam konteks bacaan doa kita yang penting keikhlasan. Bahasa Melayu kan okey, Arab pun okey. Tapi di luar solat, dalam solat tak boleh melainkan bahasa Arab. Baik. Ruang itu terbuka. Baik. Antara doa yang saya rasa menarik perhatian saya pada pagi ini, yang saya nak anggap sebagai renungan bersama. Saya sebutkan tadi, saya nak pilih 3-4 doa. Kalau tak boleh 3-4 pun mungkin 2-3. Pada pagi ini kita masih terbatas untuk melihat apakah di antara konteks utama doa Nabi ketika Nabi berintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh ambil maknanya, pengertian kita bawa dalam kehidupan kita. Kita doa benda yang sama. Tak boleh bahasa Arab, kita ambil dalam bacaan bahasa Melayu, kita bacalah sepanjang masa pagi, petang, malam, siang tanpa cuai insya-Allah. Contohnya dalam satu hadis daripada Imam Muslim dan Abu Daud direkodkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak baca dalam bentuk yang mudah kita fahami dan kita mudah mengerti maknanya. Itu sebab sebutkan tadi, kita boleh bawa nanti dalam doa-doa kita selepas ini, walaupun tak hafal doa Nabi ni, tapi yang maksudnya. Ini Nabi doa, itulah guna doa sama. Baik. Antaranya ialah dalam riwayat daripada Muslim dan Abu Daud, Nabi pernah berdoa begini, iaitu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Doa ini lafaznya mungkin kalangan tuan-tuan yang ada sudah menghafalnya. Saya yakin, ya saya sebutkan tadi, saya penuh keyakinan ada orang kita yang telah pun hafal doa semenjak lama dan mungkin baru hafal dan dalam ingatannya. Tapi mungkin kalau kita yang tak hafal, tapi ini maksudnya. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Tengok tuan-tuan, kita ambil nas itu sebagai satu pegangan yang kita boleh ucap kemudian. Itulah ucapan kita. Sama dengan minta. Walaupun dalam bahasa Melayu. Mula jam sekarang hingga bila-bila. Petang nanti, tengah hari nanti, pagi besok, kita minta benda yang sama minta. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Kita mohon kepada Allah tidak dihilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, perkataan ini pun dah cukup memberikan kita kesan yang besar kepada jiwa-jiwa kita masing-masing. Nabi merayu kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungkannya, jauhkannya daripada kehilangan nikmat yang Allah beri selama ini kepadanya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Itu nasnya. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada hilangnya nikmat yang kau beri kepada aku. Tuan-tuan sekalian, nampak tak? Kita mohon kepada Allah supaya nikmat Allah beri pada kita, zahir dan batin. Dan pasti kalau sebut nikmat ni terlalu banyak dan tak dapat kita nak senarai pendekkan. Walaupun bertulis di atas kertas yang sebanyak mana tak dapat kita nak tuliskan. Tapi kita faham. Nikmat semuanya kita nikmati. Pendengaran, penglihatan, makan, minum, pakai, duduk, bangun, bekerja, nampak, celik mata, kenal anak isteri, rezeki, dapat berkeluarga. Semua itu nikmat Allah kan pada kita, ya. Kita minta, kita merayu supaya Allah tidak hilangkan daripada kita. Ya, kalau nikmat rezeki kita Allah tarik mudah-mudah hingga kita jadi papa kedana, diuji Allah kepayahan kemiskinan. Kita orang berpangkat, ada rezeki pangkat, kita nak Allah tarik pangkat sampai kita menjadi orang hilang pangkat di atas kesilapan kita. Kita ada anak isteri, kita nak anak isteri kita anak-anak yang soleh dan isteri yang baik-baik, yang ada kebaikan dalam kehidupan, salih dan seumpamanya. Jadi maksudnya ialah semua nikmat kita minta Allah pelihara, Allah kekalkan sampailah kita mati dalam nikmat-nikmat yang terbaik, nikmat yang memberikan kita kemuliaan. Jadi saya kira saya tak nak kupas nikmat itu macam mana, tapi nak ingatkan diri saya, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Allah minta, ya Allah, jangan Engkau hilangkan nikmat kepada kami, kepada aku. Jadi kita ambil nas itu. Lepas ini tuan-tuan, dalam bacaan doa kita,
masukkanlah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau dah banyak beri nikmat pada aku, ya Allah. Yang zahir batin, ya Allah, kekalkanlah. Jadikan aku dalam kesyukuran nikmat-Mu. Ya Allah, jangan Engkau ambil nikmat secara mudah-mudah. Kekalkanlah dalam kebaikan. Kita merayu. Ini hak kita sebenarnya. Sebagai hamba Allah, kita hak kita. Sebab Allah sedia nak bagi nikmat yang berkekalan. Syaratnya, kita minta. Kita merayu dan kita bermohon. Jadi ini peluang kita. Saat bila cakap hal nikmat ni, banyak benda kita boleh sentuh. Tapi masa tak cukup. Kita nak dikekalkan dalam kerahmatan. Sekecil mana pun nikmat dalam kebaikan. Besar nikmat dalam kemuliaan. Kita minta. Kemudian kata Nabi SAW, wa tahawuli afiyatika. Yang minta yang kedua, Nabi kata apa? Ya Allah, aku berlindung daripada berubahnya kesihatan yang telah Engkau berikan. Wa tahawuli afiyatika. Daripada berubah kesihatan. Kita cakap pada Allah tentang kesihatan kita. Kerana kesihatan harga besar, tuan-tuan. Dengan sihat badan, boleh beribadat. Sihat akal, boleh berfikir. Sihat jiwa, boleh merenung dan meratap. Dan boleh apa-apa saja. Sihat fizikal, kita boleh jalan ke masjid, dapat beribadah. Sihat fizikal, kita boleh cari harta benda dengan perkisafan. Jadi, kesihatan tu, kita minta Allah kekalkan. Dan tidak merubah kesihatan kepada keburukan. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Ini doa Nabi ini. Nabi minta supaya tak dihilangkan, tak berubah kesihatan. Kalau dah elok, eloklah sampai ke mati. Kalau dah gagah kuat sampai ke mati. Dalam konteks kesihatan, yang benar-benar memberikan kita kekuatan. Kalau sihat, boleh beribadat. Kalau sihat, boleh beramal. Kalau sihat, boleh buat kebaikan. Kalau sihat, boleh cari harta yang halal. Kalau sihat, boleh pimpin anak isteri. Kalau sihat, boleh buat kebaikan. Macam-macam. Sebab kita tahu, bila tidak sihat, terencat banyak perkara dalam hidup kita. Saya pun tak perlu nak itilkan. Kita faham sangat. Bila hilang kesihatan, Allah ambil kesihatan kita, terencat banyak perkara. Bab ibadat terencat. Bab kerja buat terencat. Bab harta benda terencat. Sebab kita tidak nak Allah cabut kesihatan secara mudah. Tapi Allah kekalkan. Itu hak kita sebagai hamba Allah. Kita berhak minta. Supaya sihat kita ini sempurna. Kalau pun Allah uji dengan kesakitan minimum. Kesihatan yang Allah ganti kemudian kesembuhan. Ia sakit normal kehidupan manusia. Manusia sakit memang akan dapat. Tapi kesakitan yang cukup simple, ataupun kesakitan yang diberi Allah cash kemudian dengan kesembuhan. Boleh bangkit semula, boleh bekerja semula, boleh buat kebaikan, boleh buat ibadat semula. Walau kesakitan. Itu kita minta. Jadi, nampak tuan-tuan, saya sebut hadis ini bukan apa. Saya termenung, saya renung, banyak kali, cap kali, doa-doa Nabi ini cukup lengkap. Melengkapi semua kehidupan dalam kesihatan, dalam rezeki. Nabi minta begitu. Dan Nabi selayak minta sebagai pedoman kepada kita. Nabi sendiri SAW insan sempurna. Penyakit tak ada. Usia Nabi Allah berkati. Allah tak hilangkan nikmat Nabi. Nabi kekal dengan sampai ke mati wafat baginda. Tapi Nabi bawa cerita untuk kita. Untuk umat baginda, untuk kita amalkan. Kita selayaknya untuk amalkan. Jadi kata Nabi SAW, ya Allah, aku mohon berlindung daripada berubahnya kesihatan telah Engkau berikan. Tak berubah kesihatan, bahkan dalam kebaikan. Kemudian Nabi sebut kepada kita doanya, Allahumma ini tadi, a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika. Yang ketiga, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada saksamu, bencana yang datang secara tiba-tiba. Bencana ataupun saksa kepada datang tiba-tiba. Wa fujaata niqmatika. Tuan-tuan sekalian, ya, itulah cabaran kita dalam hidup. Kadang-kadang ujian datang tiba-tiba. Ujian pelbagai. Sakit, demam, susah, rezeki yang terhenti, kepayahan hidup. Allah uji, betul berlaku. Lantas sebab kita minta, wa fujaati niqmatika. Kita minta Allah jauhkan kita daripada ujian yang tiba-tiba. Mengejut. Kita tidak nak demi Allah. Dalam keadaan tenang, bahagia, datang ujian menimpa, hilang kebahagiaan. Dalam tengah soal afiat, datang ujian menimpa, hilang kesihatan. Kita tak nak, tuan-tuan. Hakikat kita tak nak. Maka peluang kita melalui apa? Doa kepada Allah sekarang lah. Saya berdoa sekarang, dalam kesihatan masih ada.
Doa untuk Allah tidak berikan kita bencana yang tiba-tiba datang menimpa. Minta jauhkan. Wa fujaati naqmatika. Ini sebahagian daripada rintihan pada Allah. Kita minta Allah jauhkan bencana, kepayahan yang menyaksakan kita. Allah halang daripada berlakunya benda-benda buruk tadi. Kita memang minta. Dan inilah satu di antara faktor yang akan memenangkan kita bersudut kemahuan kita mahukan. Allah tidak akan tolak kemahuan kita. Baik. Kemudian kita minta apa dia? Yang keempat, Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati naqmatika wa jami'i sakhatika. Yang keempat, ya Allah, aku minta engkau jauhkan daripada, berlindung aku daripada engkau, aku berlindung pada engkau ya Allah, daripada segala bentuk kemurkaanmu. Satu lagi benda besar. Wa jami'i sakhatika, kita minta berlindung pada Allah daripada semua kemurkaannya. Ya tuan-tuan, kemurkaan Allah ada satu bencana. Murka Allah satu hakikat yang amat merosakkan kita dan memberikan kita kepayahan demi kepayahan. Apalagi murkanya di padang mahsyar nanti. Maka di padang mahsyar bila murka, bukan syurga menanti, neraka menanti. Allah murka. Sekaranglah masa kita. Masa hidup ni kita minta apa? Ya Allah, aku berlindung padamu daripada semua kemarahanmu, kemurkaan. Kita nak Allah redha, bukan murka. Allah sayang, bukan benci. Allah kasih, bukan marah pada kita. Ada nilai itu. Sayang, kasih Allah kepada kita menebal. Allah redha, menebal. Dalam konteks keredaan yang berpanjangan daripada usia kita, makan, minum, harta. Tuan-tuan sekalian, kita minta. Dan bila kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan segala bentuk kemurkaan, mudah-mudahan kita tak dimurkainya. So apa? Kita berada di lorong betul, jalan hidup benar, Allah tak murka. Dan sekalipun kita buat silap, segera kita bertaubat kepada Allah untuk mohon keampunannya. Dia kita hilangkan kemurkaan Allah. Tengok tuan-tuan, seulang balik, 4 benda dalam hadis tadi. Ini hadis daripada Imam Muslim, Abu Daud. Sahih. Antara doa Nabi macam itulah. Nabi minta 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati naqmatika wa jami'i sakhatika. Mudah-mudahan keempat tadi kita masuk dalam rekod doa kita seharian dalam bahasa Melayu. Siapa boleh hafal bahasa doa Arab tadi, terbaik, cantik dan tahniah. Dah boleh hafal doa tadi kan bahasa Arab. Tak boleh bahasa Arab. Maknanya kita ambil, kita bawa dalam konteks bacaan doa kita, masukkan. Macam tadi yang keempat apa tu? Minta Allah jauh kemurkaan. Ya Allah, aku berlindung daripada kemurkaan engkau ya Allah. Aku tak aku dimurkai. Itu masuk hadis Nabi tadilah. Tuan-tuan, itu di antara satu hadis yang digambarkan oleh, dibawa Imam Muslim dan Abu Daud dalam kitab mereka tentang doa Nabi dan rintihan Nabi 4 perkara. Baik. Sekarang saya nak pergi pada rintihan doa Nabi yang kedua. Antaranya ialah daripada Nabi SAW, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang begitu menarik sekali juga. Dan yang semua menarik, tuan-tuan, doa Nabi yang tak menarik belaka. Tapi itulah hakikatnya. Nabi punya rintihan munajat dengan bicara yang begitu susun, begitu cantik, begitu sempurna, begitu terbaik sekali. Susunannya, Nabi minta tu menjadi panduan kepada kita. Batulah kata Al-Imam Ibn Qayyim, apa yang Nabi mohon adalah permohonan kita sebenarnya. Sepatutnya permohonan kita. Nabi minta, itulah kita minta. So kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, kita hanya ikut apa Nabi dah buat, Nabi dah minta di pohon. Jangan lepas, jangan kita keluar daripada batas-batas Nabi telah susurkan. So apa Nabi minta, itulah permintaan kita. Nabi mohon, itulah permohonan kita. Kita boleh nak lepas bebas daripada ke konteks Nabi dengan amal Nabi. Sebab kita ittiba' Nabi ni penting. Ittiba' maksud ikut Nabi. 100%. Bukan setengah-setengah ya. Ikut secara total. Cara berdoa Nabi, rintihan Nabi, munajat. Kita minta. Ya. Itu di hakikat. Baik. Satu lagi doa yang menarik daripada Al-Imam Tirmizi. Disebutkan juga An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Direkodkan hadis ini daripada kitab Imam Tirmizi dan kitab An-Nasa'i atau Imam An-Nasa'i. Doanya berbunyi begini, agak panjang sikit, tetapi itulah di antara maksud doa yang tersirat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna wa la tanqusna
wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wardina warda anna. Dalam bentuk kami. Ini riwayat daripada Imam Tirmizi dan juga daripada Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Apa rintihan Nabi kepada Allah? Dengar elok-elok, dengar betul-betul, Masya Allah, ini panduan kita semua. Kita nak bicara ini kita bawa untuk hari mendatang. Itulah rintihan Nabi, itu rintihan kita. Itulah permintaan Nabi, itulah permintaan kita. Itulah bicara Nabi, itulah bicara kita. Tak keluar daripada apa Nabi mohon, itulah kita mohon. Baik tuan-tuan ya, dengar elok, buat catatan, siapa yang dengar sekarang ni, dah masuk 74 orang ni, buat catatan, itu yang mendengar live. Ya, yalah, dalam kerangka bagi saya 70 orang tu memang dah besar dah. Kita harap 3-4 ribu pendengar, tapi itulah biasalah dalam online ini ada kadang-kadang sambutannya ada, kadang-kadang tak ada sambutan, tapi tak apalah. Ada 5 orang pun kita anggap ilmu sampai. Ada 60 orang ilmu sampai. 70 orang ilmu sampai. Dapat kita angkat lagi sampai 1000 orang. Yang penting kita bicara tentang ilmu untuk kebaikan bersama. Yang bercakap macam saya, tidak ada sebarang kelebihan yang lain, melainkan usaha saya untuk mencari ilmu dan beramal. Mengajak diri saya dan rakan-rakan semua. Sebab kita ni tuan, dalam hidup kita ni tidak ada kesombongan langsung. Yang bercakap ada kekurangan, yang dengar ada kekurangan. Kita cuba tanpa menampung. Mudah-mudahan yang bercakap dapat kelebihan pahala untuk beramal, yang mendengar dapat kelebihan pahala untuk beramal. Ini hakikat kita. Dan saya sentiasa sebut, sebab saya nak ingat diri saya supaya tidak merasa sombong di atas penyampaian, bahkan merasa kerdil, hina dina dan lemah. Ilmu ini sentiasa kita kena perbaharui, tajdid, kita kena renew balik, kita kena angkat balik. Itulah bersama kita, insyaAllah. Baik, faham tuan-tuan ya? Ini harapan saya lah. Dan 70 orang bersama kita ni, harapan semacam tu. Terima kasihlah kerana nonton. Dan patut puan-puan jangan lupa, tuan jangan lupa share lah, share. Saya harap satu benda kita boleh buat, sharekan. Kita dah masuk line, online macam ni, sharekan kepada grup WhatsApp kita. Saya sendiri pun saya share kepada grup WhatsApp, surau WhatsApp bani keluarga. Jadi kita kena sharekan supaya ilmu ni terus tersebar dan disebarkan. Kita menjadi orang menyebarkan ilmu. Secara tak langsung share, kita pahala menanti tuan-tuan. Walau kita ceramah, tapi kita sampaikan melalui share. Jadi ini penting tuan-tuan, sharekan kepada semua kita punya kawan-kawan, teman taulan yang kita tahu mereka ada WhatsApp group dan macam-macam, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai ilmu kepada mereka dan kepada kita. Baik. Hadis ini menarik sekali. Doa Nabi ni, Nabi kata apa? Allahumma zidna wa la tanqusna. Wahai Allah, tambahkanlah buat kami, jangan kau kurangkan kepada kami. Tuan-tuan sekalian, menariknya doa ini doa yang begitu ada tanda arasnya, iaitu Nabi minta Allah beri pintu-pintu kemuliaan dan jangan tutup pintu-pintu tersebut. Tambah, jangan kurang. Allah mazidna wala tanqusna. Ya Allah, tambah kepada kami dan jangan kekurangkan. Doa ini doa yang umum, tapi maksud tersirat. Tambah macam mana? Tambah nikmat harta, tambah nikmat keluarga, tambah nikmat beramal, tambah rezeki dalam cari harta, tambah dalam soal rezeki beramal. Tuan, saya tak nak sebutlah detail sangat tambah apa. Tapi kita faham itu. Kita minta Allah berikan kita penambahan. Kalau ilmu tak ada, ilmu bertambah. Kalau kita kurang ilmu, ilmu menjadi pemangkin hidup. Kalau kita buat silap, diberikan keampunan. Kita beri tambahan rezeki, harta benda, kekuatan iman, ilmu, hati, jiwa. Anak kita, anak ibu jaya, itu tambahan semuanya. Anak kita yang tak elok, dielokkan oleh Allah, diberi tambahan ilmu di dadanya. Maka doa ini tuan-tuan, rintihan yang penting sekali, munajat yang begitu dekat dengan Allah SWT. Allah mazidna wala tanqusna. Ya Allah, tambah kepada kami, jangan engkau kurangkan. Jangan kurangkan pada kami rezekinya. Jangan kurang pada kami nikmat kehidupan. Jangan kurang pada kami nikmat kemuliaan hidup. Jangan kurang pada amal. Jangan kurangkan. Yang tambah, ya Allah, aku minta tambah lagi. Kebaikan bertambah tanpa henti. Jadi apakah benda macam tuan kita boleh anggap kecil dalam hidup kita? Kita dan Allah, tuan-tuan, amat bergantung harap kepadanya. Tak ada tempat bergantung melainkan Allah SWT. Allahus Samad. Kita baca dalam surah Al-Ikhlas, ayat yang jelas menyatakan kepada Allahus Samad. Qul huwallahu ahad,
Allah Tuhan yang Maha Esa, wahai Muhammad katakan. Allahus Samad. Allah tempat mohon bantuan dan pertolongan. Tempat kita merintih. Kita meratap, merayu Allah Azza wa Jalla. As-Samad, tempat kita bergantung harap. Ini sebabnya kita sebut pada Allah, Allah mazidna wala tanqusna. Ya Allah, tambah pada kami, jangan kau kurangkan. Dengan makna ya Allah tahu. Kalau kita baca doa ni, Allah mazidna wala tanqusna, ya Allah tambah kepada kami yang kau kurangkan. Allah tahu rahsia hati kita. Apa yang kita maksud dalam hati kita, maksud apa dalam hati kita, nak tambah apa, nak jangan kurang apa, mungkin rezeki, mungkin harta benda, mungkin pangkat, mungkin keluarga, iman taqwa kita sendiri, Allah tahu. Jadi itu balik kepada soal hubungan kita dengan doa tadi. Ikhlas kita tidak akan mensia-siakan harapan kita. Kemahuan kita akan dikecewakan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang penting adalah ini bacaan doa Nabi. Kemudian yang kedua, saya nak sambung semasa tidak mengizinkan, ada 8 minit lagi tuan-tuan, 10 minit lagi. Wa akrimna wa la tuhinna. Tengok tuan-tuan, ya Allah, muliakan kami, jangan kau hinakan kami. Allahu Akbar. Satu lagi, rintihan yang betul-betul amat besar untuk kita kepada Allah. Wa akrimna wa la tuhinna. Ya Allah, muliakan kami, jangan engkau hinakan kami. Tuan-tuan, kita nak Allah muliakan kita. Dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dirahmatinya, diradainya, diberikan kebaikan yang berpanjang. Jangan sama sekali kita dihina. Dihina oleh Allah, dijauhkan rahmat Allah, kita tak nak. Benda hina kita tak nak berlaku pada kita. Allah yang hina kita lagilah teruk kita, tuan-tuan. Kalau orang hina kita tak terima, Allah hina kita. Allah ganti dengan keburukan. Tak sejahtera hidup. Jiwa yang sakit mati. Terhina. Kita minta pada Allah pada dia, Allahumma akrimna wa la tuhinna, ya Allah muliakan aku dan kami ini, jangan kau hina kami sama sekali ya Allah. Satu rintihan yang begitu indah daripada hati kecil kita. Allah faham apa kita nak kepadanya. Kemuliaan apa dia? Pelbagai. Baik rezeki, baik ibadat, baik macam-macam. Keluarga. Jangan kau hina aku ya Allah. Aku tak masuk golongan engkau hina. Hilang segala-galanya. Hina dunia akhirat tak nak. Itu rintihan Nabi minta, tuan-tuan. Dan untuk kita sebenarnya, untuk kita amalkan. Wa'atina wa la tahrimna. Ya Allah, berilah kepada kami, jangan engkau cegahnya daripada kami. Yang kau halang pada kami. Berikan kami, jangan engkau halang. Itu maksud wa'atina wa la tahrimna. Berikan kami, rezeki kami macam-macam rezeki, jangan engkau halang ya Allah. Makna kita minta Allah berikan kita nikmat yang tak sudah-sudah, tak berhenti. Jangan dihalangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan. Allah berkuasa menghalang banyak kepada kita, nikmat ke, kehidupan ke, berkat ke. Allah berkuasa. Kita minta Allah tidak halang, tak cegahnya. Biarlah berterusan kebaikan-kebaikan. Rahmatnya, kejayaan dalam urusan hidup, dalam urusan harta benda, urusan ibadat, jiwa yang tenang bahagia. Kita nak Allah uji kita dengan diharamkan rezeki yang tersekat, jiwa yang tak berapa nak stabil, kehidupan yang penuh cubaan. Tak nak, tuan-tuan, tak nak semua itu. Kita minta Allah berikan kita, dan jangan engkau ya Allah cegah ataupun halang daripada kami. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa athirna wa la tu'thir alaina. Ya Allah, ya Tuhanku. Banyak doa Nabi, tuan-tuan, menarik sekali. Ini pakaian kita sebenarnya. Kita ambillah ruh doa tadi, bawa ke doa Nabi tadi, kita bawa kepada kita. Kalau boleh hafal doa tadi, bagus. Hafal bagus. Tak boleh hafal, ambil roh bacaan doa tadi dan hafal. Dan buatlah apa kita boleh buat. Dengan maksud perkataan kita sendiri. Ambil maksud, bawa dalam hidup kita secara wording kita. Tak ada masalah. You boleh hafal lah. Wa athirna wa la tu'thir alaina. Maksudnya, ya Allah, pilihlah kami, jangan kau biarkan kami. Ya Allah, pilihlah kami, jangan kau biarkan kami. Minta Allah jaga kita, pelihara kita, redha dengan kita. Pilihlah kita untuk direstuinya, untuk diradainya, diberikan keselamatan. Jangan Allah pinggirkan kita. Nampak tuan-tuan? Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, dan jangan biarkan kita hilang arah tuju hidup, hilang keberkatan, hilang semua. Tuan-tuan, boleh berlaku pada kita. Seorang manusia bila dah hilang credibility hidup, integriti hidup, dah hilang akhlak, hilang
rezeki kehidupan. Oh tuan-tuan, susah kita. Meranalah kita. Sekarang kita meraih kepada Allah. Untuk Allah pilih kita. Dan jangan biarkan kita. Biar ada tempat kita bergantung. Kita berpegang. Kita mengikat kita kepadanya. Dengan apa sahaja kebaikan. Itulah kebaikan kita lakukan. Tuan-tuan faham ya? Doa ini bagi saya jelas dan clear. Clear, sangat-sangat clear. Soal tafsirannya, masa tak cukup. Tapi jelas Nabi minta kepada Allah, Allah pilihlah kita untuk kebaikan, jangan biarkan kita sampai tak ada tempat bergantung, hilang segala pintu rahmat berkat. Kalau dah hilang segala apa nilai kita, tuan-tuan. Ini kita paling takut. Baik. Dan terakhir, wardina warda anna. Wardina warda anna. Ini yang keempat. Ya Allah, redailah kami dan redailah semua usaha kami. Kita minta Allah redha dengan kita. Daripada sudut kehidupan kita, Allah redha. Peribadi kita. Dan redha semua usaha kita. Usaha yang banyak. Kita dengan keluarga, dengan amal, dengan kehidupan seharian, dengan harta benda, usaha dengan masyarakat. Banyak usaha kita, tuan-tuan, kita cari. Bekerjanya, rezekinya. Minta Allah redha dengan kehidupan kita dan usaha kita. Ada keberkatan. Apakah ini suatu doa yang biasa? Tidak. Sebab saya nak nukilkan buat doa ini, doa yang Nabi ajar dan Nabi amalkan, Nabi minta, lebih aula kepada kita. Dirakamkan Imam Tirmidzi dan An-Nasai dalam kitab sunannya. Saya ulang berdoanya, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina wardu anna. Ada 4 benda. Tadi saya beri terjemahan sudah dengan doa tadi. Ambillah rumusan doa tadi. Nak bentukkan wording, bentukkanlah. Tapi kontennya itulah dia. Kita minta Allah berikan kita rezeki tadi melalui maksud doa tadi. Yang berbaki kita amalkan. Tuan-tuan sekalian, yang terakhir pada pagi ini. Pada pagi ini, doa daripada Imam Ahmad, disebutkan Imam Ahmad, Al-Baihaqi, At-Tirmidzi dan Al-Bazzar. Hadis yang sahih. Disebutkan daripada Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Al-Baihaqi, Al-Bazzar, Nabi berdoa kepada Allah dalam satu bentuk doa ringkas, padat. Apa doa Nabi SAW? Kita cuba nak amalkan juga. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ringkas, padat. Nabi ajar kita berdoa. Riwayat daripada Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Baihaqi dan juga Al-Bazzar dalam kitabnya. Sahih. Nabi kata apa? Dengar tuan-tuan, pegang elok-elok, inilah pakaian harian kita. Ini bab rezeki ni. Dan asas rezeki ni penting. Rezeki halal, menghalalkan kehidupan kita. Rezeki haram, bahaya. Betul kita nak jaga rezeki, makan, minum, harta dan kerja buat, kena ada kehalalan, bukan keharamannya. Baik. Apa kata Nabi SAW? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal tanpa perlu kepada yang haram. Tuan-tuan, cantik doa Nabi. Ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan benda halal dan tanpa perlu pada yang haram. Ya tuan-tuan, kita nak halal. Harta benda, rezeki. 1 sen kita dapat dalam pekerjaan kita. Usahakan 2 juta, 10 juta. 1 sen, RM1 kita nak halal. Cara bekerja kita, cara pendapatan kita, halal untuk makan minum anak isteri kita bersama pakaian kita. Cukuplah dengan halal, tidak buat yang haram. Harta tidak haram, punca rezeki tidak halal, tidak haram. Kita nak halal. Tuan-tuan, ini doa Nabi ni. Dan kita kena sensitif dalam hal ini. Sebab kalau tak sensitif, kita mungkin dapat rezeki yang haram. Punca perabatan, menipu, dusta, bohong, rasuah. Jangan. Ini adalah bencana. Dunia akhirat bencana kepada kita. Kehalalan penting. Kita minta Allah rezeki kita macam tu. Kita doalah pada Allah. Usaha. Kita manusia ada kelemahan. Ya, doa. Allah makfini bihalalikan haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal tanpa perlu kepada yang haram. Tak nak yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kayakan aku dengan kurniaanmu tanpa aku harapkan kepada selain padamu, ya Allah. Tak nak yang lain dah. Hanya engkau, ya Allah, boleh beri kepada kurniaan, keselamatan tanpa harap orang lain. Ini tuan-tuan ringkasnya bacaan doa yang begitu penting, menjadi asbab kita untuk diradai, rezeki diberkati, hidup dirahmati, harta dirahmati dan
makan minum kita dalam rahmat Allah, bukan dalam keadaan murka ya Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus kita berilmu dan beramal, beribadat. Yang penting adalah teruskan beramal dan berilmu. Amal kita tingkatkan, ilmu kita raihkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita pintu kerahmatan, keselamatan. Dan marilah sama-sama kita angkat amal kita secara berterusan, khasnya melalui amal-amal kebajikan, saudara kita, sedekah derma contohnya. Tunaikan bab harta ni, saya sebut sentiasa, dermakan, banyakkan derma. Mudah-mudahan orang yang suka menyumbang derma, rezeki diberkati, hidup dirahmati, dan semuanya dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan untuk ini, saya mengalu-alukan tuan-tuan puan untuk terus menyumbang buy online kepada Surau An-Nur Fatihah melalui akaun Bank Islam. Tak sikit pun tak apa, banyak pun tak apa, sikit pun tak apa, banyak pun tak apa. Mudah-mudahan itulah pintu rahmat berkat nanti kita dunia akhirat dengan sumbangan kita ke jalan Islam, ke dalam jalan dakwah jaliyah, insya-Allah. Allah berkati, Allahumma amin. Ya Karim, Ya Mannan, Ya Mujibas Sa'ilin. Terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Betul lagi insya-Allah minggu akan datang, minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.